nanti bila panel masuk kita akan mula. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan memula sebentar lagi ya. Harap bersabar. Terima kasih. Ah, Selamat pagi yang bersuara doktor, tuan-tuan dan puan-puan, dan selamat pagi saya ucapkan kepada penceramah hari ini, Encik Jajano Asri bin Arifin daripada Cyber Security Malaysia. Selamat datang ya. Okey. Cik Asri ada kan? Cik Asri, boleh dengar Ada, tak suara saya? boleh. Boleh dengar. Uh, Peserta lain boleh dengar tak suara saya? Cik Asri boleh dengar tak? Boleh, Mr. Low. Boleh peserta pun boleh dengar je, Dok. Um, Ke Cik Lok tak dengar suara Okey. Cik Lok? Okey. Okey, so semua orang boleh dengar suara saya ya. Okey, terima kasih. Okey, okey. First of all, okay. Saya nak ucapkan selamat datang ke kursus ni Cyber Security Basics ni. Okay. So yang kursus ni akan diadakan selama 1 hari. Okay. So sebenarnya objektif yang kita menganjurkan kursus ni ialah kita harap selepas kursus ni peserta akan dapat meneliti konsep dan kepentingan cyber security dalam penggunaan dan pengendalian sistem komputer, mengenal pasti cabaran cyber security dalam pengendalian sistem komputer dan kaedah pencegahan untuk melindungi maklumat dalam sistem komputer daripada digodam, kena hack lah. Dan mengaplikasi pengetahuan serta kaedah yang sesuai bagi meningkatkan keselamatan cyber terhadap prosedur atau amalan semasa di dalam organisasi. Okey, so untuk makluman, hari ini ada dua penceramah. Seorang ialah daripada Cyber Security Malaysia, nama dia Encik Jajanu Asri bin Arifin. Lepas tu petang kami dah jemput seorang penceramah daripada bahagian pengurusan maklumat KKM. Nama dia Puan Siti Aini binti Abdul Maman. So dia akan masuk petang. Okay, so sebelum kita mula, okay, so saya rasa kita uh, yang belum masuk apa tu, yang lambat masuk Zoom ni, okay, so sila buat pre-test dulu. So kita sebab kita orang nak ujikan pengetahuan ilmu pengetahuan tuan-tuan tentang knowledge cyber security ni. So nanti 9.15, so baru kita mulakan ceramah ya. So silakan. Okay.
Okay. So sekarang maaf tuan-puan. Okay. So sekarang ada masalah teknikal sikit. So link tu kami tak dapat share sekarang. So kita akan mulakan ceramah dulu. Lepas tu masa tengah hari baru kita hantar link pre-test kepada para peserta. Dan lepas khusus ni kami akan hantar link untuk post-test. So tanpa membuangkan masa, so KKM menjemput Encik Asri Arifin, okay, untuk memberikan ceramah. Dipersilakan, Tuan. Terima kasih Mr. Lok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua kaki tangan KKM yang berada di Putrajaya dan di seluruh Malaysia. Kalau tak silapnya, hopefully kita akan dapat something lah perkongsian pada pagi ini. Sekejap saya kongsi kepada tuan-tuan. Okey. Saya tak dapat nak berkomunikate dengan peserta, tapi saya rasa saya boleh tengok kepada dia punya Q&A kalau ada lah, ataupun chatting-chatting. You all tanya soalan dekat mana? Okey, suara saya jelas hopefully. Kalau ada apa-apa, so boleh nyatakan, dan saya mohon juga kerjasama daripada pihak KKM, especially the Secretariat. Kalau ada sebarang persoalan dalam tempoh masa saya menyampaikan ceramah ataupun perkongsian ini, diharapkan dapat at least roger saya lah, supaya mungkin saya boleh address soalan-soalan tersebut lah tanpa kita nak menunggu di pengakhiran. Dan insya-Allah kita akan berhenti rehat seketika pada pukul berapa Puan Mr. Lok? 10.30? 10.30 Cik Aziz. 10.30 sampai 10.45 tapi kalau misalnya kata ada permintaan, jangan Cik Aziz, jangan berhenti, teruskan je. Tak apa. InsyaAllah kita teruskan je. Okey. Loud and clear, jelas. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Kita tak jauh daripada KKM ni. Mak saya pun ex-sister dekat Hostel Sultanah Fatimah. Hostel Pakar Sultanah Fatimah, Muar. Okey. Saya diberikan amanah untuk bercerita dan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang doctors, nurses, matron, sister, dan semualah kaki tangan. Saya rasa semua ni pelbagai peringkat jawatan, dan insya-Allah kalau ada sebarang persoalan jangan malu tanya, insya-Allah bagi ruang untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan, sebab kita tak tahu lagi bila kala program-program macam ni akan dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Okey, seperti mana yang telah diperkenalkan, nama saya Jazanul Azri bin Arifin, pengurus di Jabatan Outreach dan Komunikasi Korporat Cyber Security Malaysia. 15 tahun bersama dengan CSM, dan bidang saya adalah keselamatan social media, ISMS audit dan juga social engineering. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapat peroleh dalam tempoh masa 15 tahun, dan berkemungkinan juga saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan apa dia yang berlaku dalam senario dekat Malaysia ni, khususnya yang melibatkan dunia cyber. So kita akan biasanya saya secara santai lah, saya tak nak terlalu ni, sebab bila kita bercakap tentang information security, it's a very dry subject. So orang tak nak dengar kan. Kalau kita tengok pun, mana ada orang nak check betul ke tak selamat line telefon, betul tak selamat kita punya IG, betul tak selamat kita punya X ataupun formerly known as Twitter, Facebook, TikTok, and then lepas tu apa segala maklumat yang kita dah kongsi memberi manfaat ke tak. Dan kita tengok sekarang ramai doctors buat maklumat perkongsian mengenai ubat, mengenai sakit, mengenai vaksin, allergic, macam mana nak kempiskan perut, macam mana nak
turunkan diabetik, tapi kita pun tak tahu. Anda yang lebih arif dan tahu bagaimana sebenarnya untuk menurunkan paras gula dengan yang terbaik. Ada orang kata sebenarnya benda tu tak perlu makan ubat pun, takkan kita nak makan ubat sampai mati. Masing-masing. So, tak salah anda nak berkongsi dalam apa jua ilmu yang anda ada, kepakaran anda, tak jadi masalah. Ada yang dulu katanya buat perkongsian untuk buat apa ke dulu yang diambil tindakan. Nurses lah ada buat, I think tak buat dressing ke apa ke. Oh pun tak boleh. So, kita akan sembang-sembang mengenai keselamatan maklumat. Kenapa polisi-polisi sedemikian diwujudkan? Kenapa kadang-kala bila anda memakai uniform, anda tidak boleh sebenarnya untuk berkongsi sewenang-wenang. Mungkin ada. This meeting is being recorded. Alhamdulillah penat dah cakap. Mungkin ada dikala sebenarnya kita rasa kenapa banyak sangat benda-benda yang tak boleh nak buat, itu ini semua mengekang pergerakan. Okay, so jadi kita tengoklah nanti. Jangan disalahkan organisasi kita sebab apa yang mereka buat itu adalah tujuannya sebenarnya adalah untuk melindungi diri anda juga dan melindungi the reputation of the hospital or maybe the ministry itself. Okay. So, I think semua dah pernah dengar berkaitan tentang Cyber Security Malaysia, dan saya just ingatkan kembali, Cyber Security Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Komunikasi dan Digital, yang mana mandat dia adalah memberi bantuan kepakaran teknikal kepada pengguna-pengguna internet di Malaysia. So jadinya whoever you are, apa pun bidang tugas anda, siapa pun anda, rakyat marhain ke, orang kayangan ke, selagi anda menggunakan internet, maka anda merupakan target audience kami. Okey, dan di samping itu juga kita melakukan sedikit pemantauan terhadap aktiviti-aktiviti online anda. But please don't worry, your online banking kita tak tengok. Kalau kita dapat tengok senang seronok. Ni yang mana pengumuman baru-baru ni belanjawan tahun depan akan terima 2,000 bagi grade 56 ke bawah. Kalau dapat tahu senang lagi lah. Tapi jangan risau, keuangan adalah milik mutlak anda. So jaga sebaik mungkin dan tak sewenang-wenangnya bila anda kehilangan wang dekat online banking ataupun dalam akaun bank anda. 100% anda boleh jatuhkan kesalahan tersebut kepada pihak bank yang tak pandai menguruskan keuangan katanya. So berhati-hati. Okay. So, selain daripada itu, kami di Cyber Security Malaysia juga menawarkan perkhidmatan untuk anda melaporkan sebarang insiden cyber kepada yang berlaku. Mungkin kepada diri anda, kepada sahabat handai, rakan sekerja, ahli keluarga, jiran tetangga. So, bantu kami dan maklumkan kepada mereka yang mungkin tak dapat nak hadir pada hari ini. Mungkin ada jiran-jiran, anak-anak jiran, saudara mara yang tak pernah tahu. Saya mohon kerjasama daripada doktor, sisters, matron, nurses ataupun sesiapa sahaja yang ada pada pagi ini. Tolong kongsikan bersama kepada rakan-rakan anda, kepada mereka-mereka ini. Dan yang paling penting juga, kalau anda masih lagi memiliki ibu dan ayah di kampung, mereka ini juga perlu diperjelaskan dan diperkenalkan dengan modus-modus operandi yang berlaku, khususnya bagi mereka yang ingin nak mendapatkan duit yang cukup mudah. Kita kerja sebulan, itu pun kadang-kadang kita tak dapat nak pegang hasil peluh, titik peluh kita. Sebab apa? Ada je komitmen yang nak dibayar. Itu tak termasuk lagi beli barang kat Shopee, beli kat Lazada. Tak masuk lagi kena tipu pula lagi duit. Itu tak masuk dengan pelaburan-pelaburan tahap apa yang kita nak masuk. So sekiranya anda berdepan dengan insiden-insiden sebegini, anda boleh laporkan dan hubungi kami melalui beberapa kaedah. Panggilan telefon, fill up kita punya online form. Anda boleh email beserta dengan butiran fakta kes serta juga bukti-bukti yang ada menyokong kepada anda punya
pelaporan dan bagi sesiapa yang dekat dengan kami di sini bolehlah datang walk in ke pejabat kami di Menara Cyber Axis Cyberjaya. Bagi yang berjauhan, bagi yang dekat, kadang-kadang zaman sekarang ni dah canggih. Kami juga turut menyediakan aplikasi MyCert ataupun Cyber 999 ini untuk anda melaporkan. Senang, download and install in your smartphone. Jangan risau, kita tidak ada charge tahunan, kita tidak ada charge bulanan, ianya semata-mata percuma. Yang itu kena cakap lah, sebab kadang-kadang rakyat kita ni kan bila ada berbayar je dia tak sanggup. So jadinya cuba download dan install. Dan satu lagi, saya yakin dan percaya anda semua dah arif dah tentang nak buat screenshot ataupun print screen. Tapi biasa kita panggil screenshot lah. Sekarang ni kita tambah satu lagi lah. Dia bukanlah hanya untuk membawang semata-mata, tetapi ia juga boleh diterima dalam memberikan satu bukti yang kukuh terhadap pelaporan yang dibuat. Apa-apa isu, screenshot, report. Tapi yang berkaitan dengan cyber lah. Jangan pula nanti yang isu-isu lain pun nak report dengan kita orang juga. Macam itulah. Okay. Seterusnya, saya yakin KKM anda mesti ingat nombor 999 sebab ini adalah bukan KKM sahaja. Seluruh warga Malaysia ni perlu tahu. Dan kita tambah satu lagi nombor iaitu 997 untuk anda melaporkan sebarang aktiviti scam yang berlaku. Dua benda kat sini laporan mesti dibuat dalam tempoh masa 24 jam. Habis Cik Azri, kalau misal kata benda dah lebih 24 jam macam mana? Report juga. Jangan aku dah lebih 24 jam nak report, sebab tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, kalau anda membayar, membeli barang kan, ada ke kurang daripada 24 jam anda rasa anda ditipu, anda kena tipu, anda kena scam? Jarang berlaku ada orang akan merasai diri dia tu ditipu kurang daripada 24 jam. Lebih 24 jam, pemikiran kita akan cakap, ini mesti kena scam. Tapi apa? Hati kita tetap lagi bersangka baik, husnuzon tinggi. Taklah, mungkin disebut. Mungkin sehari dua ni dia akan hantar kita punya barang. Disebabkan itu jugalah ramai rakyat kita ni yang sering kali ditipu menjadi mangsa tipu. So ingat nombor 997 untuk anda melaporkan sebarang insiden cyber. Dan beberapa perkara perlu anda ingat. Pertama, yang tadi saya cakap lah, kalau boleh laporan perlu dibuat kurang ataupun dalam tempoh 24 jam. Ini tujuannya apa? Sekiranya ada melibatkan perpindahan wang, maka sekurang-kurangnya pihak bank boleh bantu untuk menyekat pergerakan wang tersebut untuk keluar daripada Malaysia, dan ataupun mungkin kita boleh mengesan siapakah culprit. Normally benda tu dia akan start dekat akaun yang dekat Malaysia ataupun siapa-siapa yang menjadi keldai akaun lah, ataupun kita kata money mule, macam tu. That is why nanti kita akan sebut jugalah ada beberapa insiden scam yang berlaku supaya tuan-tuan dan puan-puan semua jelas dan boleh berkongsi dengan rakan-rakan anda yang lain. Okay. Security is not complete without you. Anda, kita ni sebagai user, pengguna, adalah merupakan, kita kata, the weakest link dalam ekosistem keselamatan cyber. Sebab apa? Manusia itu khilaf. Manusia itu pelupa. Manusia itu suka kadang-kadang tak mengikut arahan dan melanggar polisi yang ada. Kita tahu hospital tempat awam. Kita tahu kementerian, ada orang boleh datang pada bila-bila masa. Tetapi adakah kita sebagai kaki tangan itu mematuhi segala peraturan, segala polisi, segala prosedur yang ada? Kita cakap simple je. Bila kala cuti sekolah, pusat pengasuh anak-anak tutup. So, kita bawa anak-anak pergi ke pejabat. Anak-anak tu kita daftarkan tak sebagai pelawat? Ke ataupun kita pejam mata je semua sorok bawah meja?
Ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tahu. Dan kadang-kala kita pun nak kena tahu, doctors, sisters, matron, nurses, tak kiralah pejabat keuangan, pejabat pengurusan hospital, pejabat pengarah, timbalan pengarah, clinical instructor ke yang ada, sesiapa sahaja dalam ruang lingkup hospital ataupun kementerian, adakah anda mengekalkan konsep bahawa tidak boleh dibawa pulang segala cerita yang berlaku di hospital ataupun di kementerian. So ini ada benda yang kita nak kena tahu, sebab ada orang dalam kalangan kita beranggapan, alah kita cerita pun dengan suami, kita cerita dengan anak-anak, dengan isteri kita je. Dia orang ni tak ada nak cerita. Tapi bukanlah kita nak kata bersangka baik kepada pasangan kita, tidak. Tetapi bernilailah dengan perkara-perkara yang anda rasa, ada perkara kita boleh kongsi, ada perkara yang kita rasa kita hanya perlu mendiamkan diri dan melihat kepada apa yang diperkatakan. Nak tanya kalau kena tipu last year, boleh report lagi. Bukti screenshot semua ada. Silakan Encik Farihan. Tak jadi masalah. Line 997 di free call. Yes, doktor. Call. Sama macam mana kita call 999, tak ada charge bayaran. Boleh berikan contoh-contoh kes yang boleh dilaporkan kepada Cyber 999. Mangsa buli secara dalam talian, boleh? Kalau kena buli, boleh. Kalau kena tipu, boleh. Kalau email kena hack, boleh. Telegram kena hack, boleh. Tapi kalau misal kata macam anda, kita kena tengok juga ada isi kandungan dalam isu-isu jenayah cyber ni. Contoh ada orang menjatuhkan maruah anda, cuba melakukan macam contoh one of the doctors, sebenarnya dia punya niat untuk dikongsi video dekat TikTok tu adalah tujuannya untuk awareness. Tetapi mungkin semasa buat awareness itu ada fakta yang mungkin dia tersalah kod dan dia menjadi bahan, dan akhirnya benda tu viral dan semua orang menuju kepada beliau untuk dibahan, sampaikan ke hospital, sampaikan ke pejabat, semua orang buat macam tu. Dan menjadikan kita punya kehidupan tak terjejas. Dari segi bully cyber ni, dua benda, anda boleh report kepada polis, anda boleh report kepada MCMC, dan anda juga boleh report kepada kita. Tetapi kita ni, tuan-tuan semua kena ingat bahawa cyber security ni kita bukan polis. Kita tak ada kuasa untuk tangkap orang. Tapi kita ada kuasa untuk membantu dari segi bukti-bukti digital. So jadinya jangan anggap bila kala anda dah report pada kami, kamilah yang akan selesaikan kes. Tidak anonymous attendees. Wah, ni siapa namanya Apakah perbezaan dari segi role dan punca kuasa antara NSRC dan SKMM? Okey. Tuan-tuan kena faham bahawa SKMM ini adalah regulator. Dia lebih memfokus kepada telcos punya services. Macam sekarang kalau tuan-tuan menghadapi kesukaran line Celcom ke, Digi ke, Maxis ke, yang sekarang ni dulu 5 bar, sekarang tinggal 1 bar je. Nak akses internet punyalah slow. Kata nak bagi 5G kan. Lepas tu 5G kena bayar. Tak puas hati dengan benda-benda yang macam tu, anda report kepada SKMM. Kalau sekiranya anda lihat sebagai contoh macam konten dalam laman web ataupun konten dekat iklan di TV dan radio, contohnya dia bercanggah dengan alami. Maksudnya iklan gaya tapi kita ada rusa Christmas. Kita ada Santa Claus hari raya pakai baju Melayu bagai. Benda tu kan kita kata macam bercanggah. So anda boleh laporkan direct terus kepada SKMM. NSRC ini dia bertujuan untuk dia mengawal selia, menerima panggilan, menerima laporan hanya berkaitan tentang scam sahaja. So scam, anda kena tipu, kena makau scam, duit anda hilang ke, anda beli barang tak sampai, anda ditipu pun boleh, tak jadi masalah. Anything related to penipuan, fraud ataupun scam, anda boleh call direct kepada NSRC. Okay, tapi kebiasaannya juga apa-apa pun kadang-kadang please
bersedia juga dengan laporan-laporan polis yang perlu dibuat supaya apabila diminta berbuat demikian, anda dah salinan report supaya anda boleh attachkan bersama di dalam laporan yang anda buat. Okey? Pernah kena scam, dah buat laporan polis tapi sehingga hampir 2 tahun tiada maklum balas, tidak tindakan apa-apa. Okey, Puan Rahayu, kadang-kala kita kalau menunggu sahaja mungkin benda pun tak jalan, satu. Yang kedua, adakah kita proaktif dalam kita nak bertanya lah, update kan, kita tanya, call balai, call IO, tanya apakah apakah perkembangan tentang kes kita dapat diselesaikan ke tidak. Tapi satu saya nasihatkan kepada anda semua, termasuk dengan Puan Rahayu juga, dalam kita melaporkan isu scam ini, dua benda yang kita kena ingat dan kena pegang. Yang pertama, semua laporan itu tidak boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Dia tidak akan sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kita kena keep update. Kalau ada lagi bukti-bukti yang ada boleh menyokong kepada laporan yang dibuat, tak salah kalau kita update kepada IO. Ataupun kadang-kala bila benda yang melibatkan duit, tolong jangan ada pengharapan untuk anda dapat kembali wang anda yang ditipu. Normally, aktiviti scam ini dia berlaku dengan cukup pantas, yang mana duit itu akan singgah dalam satu akaun, especially yang local account ini, tak sampai 24 jam, tak sampai sejam, tak sampai 2 jam, tak sampai 3 jam. Mereka akan dapat duit dan terus transfer ke international account. Bila dah masuk ke international account, maka dia dah susah dah untuk di-trace. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena sentiasa berhati-hati supaya jangan berulang lagi perkara-perkara tersebut. Apakah perkara yang akan dilakukan oleh pihak cyber security Line 997 ini setelah mendapat laporan berkaitan penipuan, memandangkan urusan penangkapan akan dilakukan oleh pihak polis? Okey, sepatutnya orang-orang IT adalah golongan yang paling susah kena scam. Mr. Andy, kadang-kala kita kena tengok orang IT ni, kadang-kadang bila kala dia dah terlalu convenient dengan status dia sebagai orang IT, kadang-kadang dia lupa juga kan. Ada juga kadang-kadang orang IT yang lambat nak update OS, nak lambat nak buat patches sebab dia rasa alah aku orang IT tahu. Tapi tahulah, scam ini dia tidak mengenal siapa pun anda. Anda yang berhormat, anda YB, anda MP, anda menteri, segala-gala, setiap lapisan, semasuklah mak ayah kita yang dekat kampung, yang dah pencen, yang tak ada kerja, makan duit hasil kebun je. Itu pun ada potential. So, there is no such thing yang kita kata orang IT ni biasanya takkan kena tipu. Tak. Kami dekat Cyber Security Malaysia ni pun ada juga yang kena scam. Ini kan pula orang-orang IT yang lain. Okay. On kita punya side, untuk Puan Nur Haslina Nahar, cyber security ataupun Line 997 ini adalah dipegang oleh Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, MCMC dan ada beberapa lagi lah agensi-agensi yang berkaitan. Kami juga ada terlibat. Untuk cyber security, kebiasaannya kami akan membantu untuk mendapatkan bukti-bukti digital. Dan setiap dalam kalangan kita ni, agensi-agensi yang ada di bawah 997 ini, mereka ada peranan masing-masing. Contohnya dari segi bank negara, dia akan mengarahkan pihak bank untuk melakukan siasatan, betul tak laporan yang dia buat itu, ada tak nombor akaun itu, siapa bank holder dia, ke mana lepas tu duit itu ditransfer, dipindahkan dan sebagainya lah. So jadinya dia ada, tapi usaha menangkap dan mendakwa itu kita serahkan kepada pihak polis, dan polis akan melakukan siasatan lanjutan untuk mendapatkan apa lagi perkara-perkara yang perlu mereka nilai supaya ianya adalah sesuatu yang valid untuk kita dakwa.
Tuan, sekiranya agensi kerajaan ingin mendapatkan perkhidmatan cyber security seperti security assessment, cyber forensic, cyber security, professional development, technical training, adakah ia berbayar? Berbayar. Tapi kadang-kadang tak adalah macam kita mahal sangat. Ada yang with discounted price. Kalau training, adalah dia punya special discounted price dia. Tidaklah terlalu macam kita kata melambung tinggi sangat. Macam anda pergi SANS training, IC Squad training dan sebagainya. So kita tengok kepada apakah dia kursus ataupun training-training yang boleh. Dan normally kalau macam contoh data recovery, data sanitization, kita pun ada buat with a minimum cost lah. Dia adalah dia punya tu. Anda boleh rujuk kepada kita punya portal lah. Oh, banyak pula soalan. Sekejap lagi tak tergerak slide saya. Tapi tak apa. Assalamualaikum. Ikut rekod dan pengalaman tuan, berapa peratus isu-isu penipuan atas talian dapat diselesaikan dan wang dapat dikembalikan kepada pemilik yang dianiaya? Untuk Cik Syam, terlalu sedikit. Sebabnya kadang-kala kita berdepan dengan isu mangsa malu nak lapor. Kita berdepan dengan isu laporan tu tak dibuat sebab apalah, tak apalah, RM400. Kita berdepan dengan keadaan mangsa malas nak berdepan dengan sikap sarkastik law enforcement agencies. Mangsa malu ataupun malas dah nak cakap. Pergi kat bank, kebiasaannya bank akan cakap minta maaf cik, minta maaf puan, minta maaf tuan, duit tuan memang kita tak boleh ganti. Dah hilang tu hilang je lah. Nanti dia kena bebel-bebel. Tapi kita tak nafikan ada beberapa kes-kes yang boleh, yang dah berjaya diselesaikan dan tidaklah dikatakan sebagai macam wang yang hilang itu 100% diganti dan dibayar semula. Tidak. Itu sebab kita kata bila anda berdepan dengan isu scam, anda lapor, tolong jangan berharap bahawa anda akan dapat duit anda 100%. Dapat 10%, Alhamdulillah. Dapat 15%, 20%, 30%, Alhamdulillah. Kalau tak dapat langsung, bersyukur anda dah lapor dan juga cuba kalau boleh kita belajar dan ingat keadaan tersebut supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Boleh kongsikan garis panduan mengenai cyber security. Ada tak dasar tetap Kementerian Cyber Security? Okey. Nanti saya sebut Telegram saya kena hack. Request delete account sangatlah susah. Biasalah puan. Kalau misal kata nak request delete ni, ada setengah-setengah platform dia tak semudah itu yang kita nak. Oh, request delete je lah. Tak ada. Kadang-kadang adalah nak dapat bukti, tolong print screen lah, itulah ini. Lepas tu nak minta, ada yang minta sampai kawan-kawan yang lain pun tolong report juga. So, perkara-perkara ini kita kena ingat dan kita kena buat juga nak tak nak. Sebab kita bergantung kepada perkhidmatan platform yang disediakan. Tapi kalaulah misal kata benda dah terlalu ni sangat, macam payah sangat nak buat, request to delete sahajalah. Itu saya rasa lebih mudah. Cuma bila anda request to delete, anda kena faham bahawa anda tidak akan dapat semula akaun yang lama dan anda akan dapat kena buat akaun yang baru dan akaun yang lama akan terus dipadamkan daripada Telegram. Damika, regarding on garis panduan cyber security, I believe KKM ada dasar keselamatan ICT yang dipegang. Nanti petang ada talk dengan dasar keselamatan ICT. Tetapi if you are from contohnya Jabatan Kesihatan Negeri ataupun anda mungkin daripada hospital-hospital, kebiasaannya kita akan merujuk kepada dua dasar keselamatan ICT yang mampu keluarkan dan juga dasar keselamatan ICT daripada KKM lah. Tapi ianya boleh dirujuk dan diubah sesuai mengikut kepada kesesuaian dan juga core business.
Macam kami boleh bantu, dan kita juga ada bahagian ISMS, ataupun kita juga ada certification body yang boleh membantu anda untuk mengaudit dan juga membangunkan polisi-polisi yang berkaitan, ataupun anda ingin memohon mendapatkan consultation, kita boleh bantu serba sedikit lah. Okay. Tuan, bagaimana? Dah jadi macam ni dah. Tak bergerak slide Cik Azriq. Selalu dengar Tuan Cik Azriq lama betapa dalam KKM. Okay. Saya ambil satu ni sampai Nur Nadia. Sekarang scammers ke guna Telegram untuk scam orang. Okay, sampai kat situ dulu. Bagi peluang untuk saya bergerakkan saya punya slide. Nanti kan kita akan bincang-bincang lagi. Kita ada masa sampai pukul 1 ni, jangan risau. Okey, Tuan, bagaimana kalau scammer membuat transaksi melalui kad kredit kita? Bila kita buat report, syarikat tersebut minta bukti yang transaksi itu bukan kita yang lakukan. Bank dah call kata hutang kad kredit kita tak bayar, sedangkan scammer yang guna kad kredit kita. Okey. Puan Nur Syahira, apabila sesuatu kad kredit yang anda yakin bahawa transaksi tersebut tidak dilakukan oleh anda, maka perkara pertama, mohon call pihak bank buat laporan lah. Buat laporan dan terus mohon untuk blok kad tersebut. Mengatakan bahawa anda tidak melakukan sebarang transaksi terhadap pembayaran ataupun pembelian tersebut. Di sini anda kena kemukakan saksi-saksi yang boleh menentusahkan bahawa pada hari kejadian, masa kejadian, memang anda tidak melakukan transaksi tersebut. Kita kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan semua, bila kita melibatkan urusan bank ini, selain daripada urusan kita di counter, untuk orang bank itu boleh nampak wajah kita ni, selain daripada urusan kita menggunakan ATM machine ataupun CDM machine yang mana CCTV boleh merakam kita punya ni, when it comes to online transaction, sekiranya bank ini menganggap bahawa sekiranya tidak ada berlaku false attempt ataupun failure attempt, maka mereka menganggap bahawa anda lah orang yang melakukan transaksi. Sebab apa? Nombor kad ada, tarikh luput kad ada, nama atas kad ada, dan juga CCV number ada. So kalau 4 ini ada, maka anda boleh dikatakan adalah orang yang melakukan transaksi tersebut. So bagaimana anda nak nak membuktikan bahawa anda tidak melakukan, maka ia perlu disokong dengan dengan bukti-bukti yang tertentu. Satu, saksi-saksi yang boleh mengesahkan bahawa puan berada di sesuatu lokasi, mungkin sedang bekerja, mungkin roster, duty roster kita tu kita boleh print out. Mungkin ada laporan-laporan yang kita sediakan dan kita tanda tangan yang membuktikan bahawa kita sedang bekerja dan kita tidak melakukan transaksi tersebut. Bukti-bukti ini perlu dikemukakan, dan sekiranya kalau Puan Nur Syahira berdepan dengan isu ini di mana pihak bank tak boleh terima dan tak nak terima dan terus charge, maka ada satu badan dan agensi di bawah Bank Negara Malaysia iaitu dikenal pasti sebagai Ombudsman. Ini tolong pegang semua tuan-tuan dan puan-puan, nama agensi tersebut Ombudsman, yang mana anda boleh bawa kes ini sekiranya anda tidak berpuas hati dengan tindakan pihak bank, maka anda boleh bawa isu ini kepada pihak Ombudsman untuk Ombudsman melakukan siasatan bagi pihak anda terhadap keputusan yang pihak bank ambil. So ada Ombudsman. Kat mana saya nak tulis ni? Nanti sesiapa bolehlah recap balik dekat dalam kita punya chatting Ombudsman. OMBUDSMAN. So dia adalah khidmat bantuan keuangan jika sekiranya anda ada ketidakpuasan hati terhadap keputusan yang diambil oleh pihak bank.
So boleh tolong call. Saya pernah kena ban nombor handphone dan tak boleh on WhatsApp sahaja dengan alasan ramai yang report nombor saya. Tetapi saya minta bukti report dari platform mana dan tidak dapat jawapan. Terpaksa saya tukar nombor baru. Okey, kalau sekiranya anda kena ban dan di-report, kadang-kadang kita ni nak kena tahu. Kalau sekiranya macam contoh, saya tak tahulah nama anonymous attendee ni. Kalau boleh tukar nama, letaklah nama yang sebenar. Senang kita nak address sikit. Okey, kalau sekiranya berlaku keadaan demikian, kita memanglah, kalau kita adalah orang biasa dan bukan law enforcement agencies, it is not really easy untuk anda mendapatkan butiran. Saya nak tahu daripada platform mana yang report, siapa nombor yang report. Tak, anda takkan dapat. Tapi anda boleh cuba melawan isu tersebut dengan buat satu laporan polis yang mengatakan bahawa anda tidak pernah ataupun mungkin kena buat akuan bersumpah ke, itu boleh refer nanti kepada pihak MCMC contohnya ataupun PDRM. Tengok macam mana kita nak buat lah perkara-perkara ni. Tapi benda dah berlaku dah pun, dah tukar nombor dah kan. Hopefully perkara tersebut tidak berlaku lagi lah. Okay, kita tengok pada slide kita lah pula. So sebelum kita meneruskan agenda apa yang saya selalu ingatkan, kalau Puan Rohayu kata dah selalu dah jumpa saya, Puan Rohayu daripada hospital mana ni? So anda boleh kita kata macam beberapa perkara anda kena pegang tentang keselamatan keselamatan maklumat ini. Yang pertamanya, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, kurangkan husnuzon, tingkatkan syak. Sekarang ni kita ni rakyat Malaysia ni sebab selalunya suka hati apa nak kata macam suka hati nak terlalu baik hati sangat. Alah tak apalah, dia pun bukan nak menipu kita, dia ni baik orangnya. Semualah elok je. Tapi sebenarnya dalam pada elok tu duk menipu, kan? Sama juga kadang-kadang kes-kes sekarang ni yang kes-kes penyondol. Bermula sebagai kawan baik, kita bantu dia, lalas kita kena. Dahlah kita bermadu pula. So isu-isu yang macam itulah. Selagi anda tidak pernah berjumpa dengan seseorang secara fizikal, selagi anda hanya berkenalan dengan mereka melalui surface to surface, maka tolong berhati-hati, tolong tengok betul-betul supaya anda jangan mudah terpedaya dengan apa-apa sahaja dakyah ataupun barang-barang yang ingin dijual ataupun isu-isu yang dibawa kepada anda. So kita ada limit macam tu. Niat nak tolong tapi kena makan, biasalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan meletakkan kepercayaan kepada teknologi. Kadang-kala teknologi itu dia ada khilaf. Kalau anda merasakan bahawa anda dah set dah security setting dekat anda punya social media account, who can view your profile? Only me. Who can write on your wall? Only me. Who can post a picture? Only me. Who can tag you on in the picture? Only me. Semua only me. Kan kita rasa tak ada siapa lah yang boleh tengok kita punya account. Tapi adakah ianya benar? So berhati-hati. Kalau contoh macam katalah WhatsApp, dia memperkenalkan perkhidmatan untuk merahsiakan anda punya chatting, sehingga kan WhatsApp pun sendiri tak boleh nak baca anda punya message. How far it's true? How far it's true? Anda change anda punya gambar profile dekat WhatsApp, tukar 3 kali sehari. Who can view your profile picture? My contact only. Tapi betul ke? Itu persoalan. Dan saya minta juga tuan-tuan dan puan-puan berpegang kepada how secure is secure. Itu soalan yang anda kena sentiasa bertanya, kena sentiasa pegang. How secure is secure. Dan yang ketiga, don't ever put a trust on your gadget. Laptop anda, iPad anda, tablet anda, your handphone, belum tentu lagi sebenarnya
boleh menjamin keselamatan. Ini tak, kita maklumat perbankan masuk, gambar-gambar peribadi masuk, gambar yang tak menutup aurat masuk, yang terdedah sana sini pun letak, gambar dengan family letak, gambar kad bank, gambar salinan IC, salinan pasport, gambar pasport GL, payslip, semua nak start dalam satu phone, kan. Lepas tu linkkan pula anda punya debit card, credit card dengan e-wallet, GrabFood, Food Panda, nak top up yang parking punya, semua nak dijadikan sebagai satu. Selagi anda boleh meyakini bahawa phone anda itu selamat, selagi itu anda boleh berpeganglah. Tetapi kalau anda sendiri pun tak sure terhadap isu tersebut, maka tolong jangan letakkan semuanya dekat dalam anda punya mobile gadget. Yang keempat, berfikir secara waras, bertindak dengan bijak. Meletakkan pemikiran di hadapan tindakan. Fikir. Nak buat apa, fikir dulu. Anda kena ingat, wahai doktor, wahai nurses, wahai matron, wahai pegawai keuangan, wahai pegawai admission, wahai cleaner, wahai nurse assistant, wahai, tak kisah sesiapa sahaja golongan, selagi anda bekerja dalam hospital ataupun kementerian, dah lepas waktu kerja anda tetap penjawat awam. Anda akan tetap berpegang dan anda dengan stetoskop ke, dengan lab code, dengan kod anda ke, selagi anda bekerja, anda tetap, anda kena jaga dan respect your designation, your jawatan, your tempat kerja. So tidak ada istilah saya kerja ikut time divided, 8-5 sudah. Saya kerja waktu shift pagi 7 sampai pukul 2.30. Saya kerja shift petang pukul 2 sampai pukul 8 malam. Saya kerja shift malam pukul 8 sampai pukul 7 pagi. Itu je saya jadi kaki tangan hospital ataupun kementerian. Selepas tu, you jangan sibuk-sibuk nak ambil tahu hal peribadi saya. Apa saya nak buat, ikut suka hati. Itu yang kadang-kadang kita tengok sekarang ni, kalau dekat TikTok, dekat X, doktor kita pun dah jadi bodybuilder. Tayang, tak faham. Lepas tu bila kacau dengan gay, menyalak. Tapi tengok posting, macam sesuatu. Kita pun dah tak tahu. Kadang-kadang doctors, but then you are someone yang kita kata who should cuba untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang berjangkit ini, tetapi you adalah one of the supporters. So please be careful, sebab anda semua diperhatikan. Dulu kena scam, baru timbulnya syak. Dah kena scam, biasalah puan. Kadang-kadang kita ni berbaik sangka kan. Itu yang payah. Suara tak dengar tuan. Hello. Saya harap dengarlah kot, sebab saya tengok saya punya kat sini. Hati-hati, sekarang banyak dana yang menggunakan untuk salurkan kepada rakyat Palestin. Ini kena hati-hati. Polis pun dah ingatkan kita, jangan tiba-tiba terus je nak bersedekah ataupun nak memberi saluran keuangan kepada rakyat Palestin. Bukanlah saya tak bagi, tapi anda kena kaji terlebih dahulu. Jangan sampai nanti, alah tak apalah Cik Azri, ni husnuzon dah kan. Tak apalah Cik Azri, yang penting niat saya nak membantu, saya dah laksanakan. Kalau orang tu tak sampaikan, itu urusan dia dengan Allah. Saya tak ambil kisah. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita tak nak lah semuanya nak kata macam baik sangka. Ni payah. So ingat 4 perkara ni, saya ulang lagi sekali, kurangkan husnuzan, tingkatkan syak, don't put a trust on technology, don't put a trust on your gadget, and last but not least, tolong berfikir secara waras dan ambil tindakan secara bijak. Letakkan pemikiran di hadapan tindakan. Think before you click. Jangan nanti duit dah hilang. Macam contoh before this kita dengar, dan saya yakin anda semua tahulah, one of the influencer dah ada dah sebelum ni menunjukkan
dia hilang duit dekat CIMB dan after that dia buat public service announcement, marilah kita sama-sama keluarkan duit kita daripada akaun XXX Bank ni, sebab bank ini dah tak selamat. Saya dah kehilangan 13,000, 15,000 dah. It is not that easy for you untuk you ajak orang ramai mengosongkan bank mereka. Anda duduk dalam bank, duit boleh hilang. Bukan anda lah duit, duit letak dalam bank, duit boleh hilang. Anda pegang dekat tangan, duit boleh hilang. Anda letak dekat beg, dekat dalam bilik, anda boleh hilang. Pagi tadi saya dah terbaca dah satu status. Ada rakan hilang 21K, duit cash letak dalam bilik. Siapa? 2 orang kawan perempuan dia yang buat kerja, konon kata nak tumpang tandas, dia bagi masuk, rupa-rupanya dia kebas ni duit 21,000 dekat dalam bilik, hasil berniaga. So ini antara benda-benda, itu sebab kita nak tahu kadang-kadang kawan yang kita percaya pun kadang-kadang kita susah. Bab duit ni tuan-tuan kena hati-hati. Okey. So 4 perkara tu tolong ingat, dan saya seringkali ingatkan semua pengguna-pengguna internet bahawa 4 perkara ini tolong dipegang. Ingat, security is not complete without you, dan anda inilah yang kita katakan menggunakan teknik social engineering untuk kita merungkai segala polisi, prosedur yang ada supaya ianya boleh ditembusi, dan akhirnya maklumat-maklumat yang anda pegang itu akan terbocor keluar. Okey. Saya nak jawab sikit. Tuan Azri nak minta pandangan mengenai sharing information melalui recruiting agency secara online. Sebagai contoh, RA ini adalah agensi yang menguruskan dokumen pekerjaan jururawat keluar negara. Apakah dokumen yang perlu kami minta dari RA untuk pengesahan bahawa mereka ini adalah agensi yang valid untuk menjalankan urus niaga secara online? Okey. Perkara pertama, kalau anda orang yang ingin mencari kerja, bila anda request perkara-perkara tersebut, makanya anda tidak akan dilayan. Sebab dah lah nak minta kerja, minta bagai-bagai pula. Maka salah satu caranya adalah, saya yakin dan percaya ramai rakan-rakan kita yang dah berpindah dan berhijrah bekerja, terutamanya di Arab Saudi, mana-mana negara lah. Kadang-kadang kena bertanya kepada pengalaman-pengalaman staf yang lepas, itu satu. Dan yang kedua, lihat, kaji, cari, ambil masa, sediakan masa untuk anda buat kajian, tengok RA mana yang berpotensi dan boleh dipercayai. Ini semua adalah tugas kita lah sebagai seorang yang ingin berhijrah, menimba pengalaman di luar negara, supaya kita dapat apa yang kita inginkan. Mungkin dari segi pengalaman kerja, mungkin dari segi menambah baik ekonomi keluarga. Tetapi kalau sekiranya di peringkat permulaan, contohnya kita kena tahulah apa proses-proses nak pergi ke luar negara. You share you punya resume. Kebiasaannya dalam resume ini maklumat-maklumat peribadi ada. Kadang-kadang kita sediakan nombor IC ke, nombor pasport ke, ataupun mungkin alamat rumah, nombor telefon, email dan sebagainya. Dan kalau sekiranya anda boleh melakukan sedikit research, mungkin RA ini adalah sebuah agensi yang mematuhi kepada PDPA kita. Kalau dia adalah berada di luar negara dan dia cuba mencari pekerja kita kat sini, maka jangan terus terima, tanya-tanya dulu dengan rakan-rakan, tanya-tanya, cuba buat call dulu, refer. Kalau ada KKM di bahagian KKM yang ada, kalau adalah boleh dirujuk, rujuklah. So kita kadang-kadang kita tak nak, bila permulaan tu nampak caranya macam elok je, tetapi end up kita yang ditipu. Tak sampai pun nak bekerja, tetapi kita dikerah pula pergi ke tempat lain, gaji tak bayar dan sebagainya. So tolong hati-hati on that. Okay.
And awareness today keeps KKM safe. So adalah beberapa, saya sekalikan je saya punya slide, saya tidak ada pecahan-pecahan lah. Nanti kita 10.30 tu kita berhenti sekejap, 15 minit dan kemudian kita sambung balik. Kat mana kita stop, kat situlah. Nanti insyaAllah kita akan terus sambung je. Okey, bila kita bercakap tentang what is cyber security, apa dia keselamatan cyber? Keselamatan cyber ini adalah merupakan satu garis panduan bukan cara hidup, amalan terbaik untuk cara-cara melindungi bagaimana kita nak menyelamatkan maklumat kita, bagaimana untuk kita berdepan dengan isu-isu, mengenal pasti modus-modus operandi, mengenal pasti jenayah-jenayah cyber, dan yang paling penting juga adalah untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan yang wajar anda ambil. Itu semuanya terangkum dalam cyber security, keselamatan cyber. Bukan, bila kita cakap tentang keselamatan cyber ni, dia hanya pasal password je. Tak dia bukan password je. Banyak lagi benda-benda di sekelilingnya yang kita kena ambil tahu. So, that is, dulu macam saya dulu belajar dekat UMS, ambil course computer science kan. Kita hanya tahu IT ni programming multimedia, tanpa kita memikirkan bahawa sebenarnya banyak lagi cabang, networking ada, AI ada, software engineering ada, masa itulah. Dan bidang keselamatan cyber ini dia meningkatkan kesedaran anda. Anda sedar, kita ni masalah kita sekarang, kita tahu. Anda tahu tak yang anda kena tukar password 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Anda tahu tak anda tak boleh nak kongsi anda punya password. Anda tahu tak kita tak boleh nak kongsi maklumat-maklumat peribadi kita dekat social media. Sebenarnya gambar kita pun tak boleh dan tak digalakkan. Tapi kita tahu tak, kita buat ke tak? So when it comes to awareness ini, it is not as simple as but dia mesti ada elemen perubahan tingkah laku. So behavioral change itu must be followed dengan elemen awareness. Kita dah tak nak dah sekarang ni, kita nak tahu macam contoh apa yang kita nak cakap, sebenarnya banyak benda, banyak benda lah dari segi lab. Contoh kalau misal kata kita lab macam mana kita nak tahu urine, kita nak buat urine test kan. Macam mana kita nak tahu urine tu dia tak swab. Maksudnya ada kadang-kadang isteri yang ada high diabetic, memandangkan dia tak nak kena bebel dengan doktor dekat MOPC nanti, makanya dia minta suami dia yang kencing. Sorry to say lah, macam tu. Kan? Macam mana? Kadang-kadang ada yang jenis-jenis ni yang boleh bawa ke rumah je ni. Ataupun ada macam drug, dia buat test, dicampurnya dengan air, dilute. So benda-benda yang tak perkara-perkara yang macam ni anda kena tahu. Dan wahai kaki tangan KKM yang berada di hospital, di kementerian, di seluruh negara, saya nak tanyalah, mungkin anda boleh jawab dekat Q&A yang saya boleh buka juga kat sini. First, saya nak tahu dalam KKM, tak kira lah hospital ke office, apa valuable information yang anda pegang? Bagi hospital dan KKM, saya nak tahu, cuba type dekat answer tu, dekat bahagian Q&A, apa valuable information yang anda hold, yang anda pegang, yang anda kena jaga sebaik mungkin, jangan sampai terbocor. Informasi pesakit, data pesakit, nama, IC, alamat, penyakit yang pasien tu ada, HIV ke, kanser ke, data pesakit, maklumat pesakit, patient record, data staff, maklumat, all company data, integrity, patient record, maklumat ubat pesakit, okay. Kebanyakannya maklumat keuangan, data peribadi kaki tangan dan pesakit. So, anda memegang, dah, cukup.
Anda memegang maklumat seseorang. Bahagian HR akan memegang maklumat staf. Daripada pengarah sampailah yang bawah-bawah ni. Anda pegang. Maklumat apa kita kata vendor, janitor, cleaner yang ada kan. Lepas tu kafe-kafe ke, semua tu ada dia punya maklumat yang mana anda kena pegang, dan yang paling betul anda kena jaga adalah maklumat pesakit, perubatan. Dan saya rasa, dan disebabkan itu jugalah saya rasa IO chart, medical history, fluid, IO chart tu lah, segala apa pun treatment ke apa-apa semua, daripada dulu kita akan sangkut dekat katil pesakit ataupun letak dekat meja yang makan tu. Sekarang ni semua dah dilambatkan dekat counter nurse. So benda-benda tu semua banyak info-info yang boleh. Dan saya yakin dan percaya anda adalah orang yang aware. Macam tadi siapa yang cakap, tak boleh ambil gambar pesakit, tak boleh ambil video. Tapi kan kadang kita ni bagi jugalah, kan. Ada orang kadang-kadang nak juga ambil walaupun kita dah tegar. Itu pun sesuatu juga yang kita tak boleh, tak tahu nak cakap. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah dah nampak dah pelawat ni, waris pesakit, merakam, pergi jumpa dengan dia, bagi tahu, minta maaf cik, kita dah sediakan, kita dah tampal dah amaran ataupun notis tidak boleh merakam ataupun mengambil gambar dalam ward. So saya mohon kerjasama daripada encik untuk padamkan gambar ataupun video yang telah diambil. Berapa orang yang pernah buat? Ada tak kuasa yang kita boleh sampai ke tahap itu? Ini yang kadang-kadang. Dan satu lagi saya tahu, ni saya nak cerita jugalah. Saya dapat tahu pernah dalam mesyuarat. Kita nak tahu juga, contoh kita cakap macam ni. Okey, kita tahu dekat hospital kerajaan sekarang, doktor akan buat set line granula, kan? Buatlah, cocoklah kat mana-mana pun yang ada. Kat sini boleh, kat manalah yang asalkan nampak vein yang mudah. Dan kita tahu when it comes to any blood, any syringe, jarum yang ada, kan, tak kisah even gauze, even kapas yang you tu ada darah, you kena masukkan dekat clinical waste yellow bin. Tapi saya pernah juga tengok ada doktor which is houseman, I tak tahulah houseman MO ke macam tu. Lepas dia dah set line, dah lah satu di set line tu berata-rata tempat. Dia kata saya tak jumpa uncle ni punya vein ni, dia macam terlalu apa dia kata, macam bergerak-gerak macam tu lah, dia kata kan susah sikit. Okey lah, dia dah set line, ada few tempat dia buat flushing, dia cocok tu cantik. Then after that dia buat flushing, bila buat flushing bengkak, tutup, cabut, satu dah letak. Lepas tu buat lagi satu tempat, nampak cantik, bila flushing bengkak, oh dah cabut lagi, sampai 3-4 kali. All tu ada darah, kan. Dia letaknya dekat tray, yang dia dah bawa all the kelengkapan untuk set granula. And then once dah cuba satu, kita dah nampak sebenarnya benda tu bila dia flushing tu, kita dah nampak ada sikit lah bengkak. Tapi dia kata okey lah buat sementara, pakcik pakai dulu. So after that dia kumpulkan all the syringe dengan yang tu, dia letak dalam general waste, yang bukan yellow bin tapi bin yang hitam. Kita tegur lah, mula-mula tu dia dah buat muka dah. That's something yang kita nak kena tengok. Kita ni dah diletakkan ke semua benda-benda tu adalah untuk to protect yourself. Orang memerhati, wahai keluarga KKM, especially nurses yang duduk dekat ward, anda akan berdepan dengan pelawat-pelawat yang dia serba tahu. Dia tahu tentang emergency trolley, dia tahu tentang anda punya drip, dia tahu tentang anda punya CPAP ke whatever lah. Granula nak set line.
yang kanak-kanak yang mana, yang orang tua yang mana, semua dia tahu. That is why kita tak boleh nak membiarkan mereka-mereka ini untuk mengambil kesempatan terhadap kita. There is no such thing orang luar boleh pergi dekat emergency trolley check. Ini kan tip yang ni macam tak ada je kat sini. You all rasa macam mana kalau ada orang luar? Itu tak masuk lagi Bruce jadi kamera. Tak lagi ada kamera selit kat dalam nak record. Kan? Bila Ryan Bakary buat isu macam tu, parody macam tu, kita moyan. Tapi itulah dia yang berlaku. Bagi saya kadang-kadang kita nak mendapatkan seorang staff yang memang betul-betul yang boleh mempertahankan, yang berani berdepan. Tapi macam biasalah. Macam contoh, kalau macam Cik Farihan katakan, saya Cik Aziz, saya pernah cakap dengan patient and then lepas tu saya suruh dia delete depan-depan saya nak suruh dia delete, bukan hanya delete dekat galeri tapi saya suruh dia kosongkan juga dia punya recycle bin. Saya buat. And then lepas tu waris tu buat aduan, buat report. Siapa yang nak backup Cik Farihan? So ini antara perkara-perkara kenapa perlunya ada garis panduan. Ada rasional kenapa kita tak bagi orang merakam video, merakam gambar, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Macam contoh, jika sekiranya ada keluarga yang berdepan dengan kematian ataupun mungkin masa tu dah kritikal ataupun momen-momen akhir, kita bolehlah ambil gambar mungkin dalam ruang lingkup katil dia. Tutuplah langsir kiri kanan depan belakang ni. Itu sahaja kalau kita rasa as a peri kemanusiaan. Kalau misal kata kita tak boleh nak buat macam tu, nanti orang kata kita tak apalah cik. Kalau misal kata cik berdepan dengan situasi macam ni baru cik tahu. Sekarang ni tak ada kan. Cik pernah ini semua. Orang akan salahkan kita balik. So apa pun yang berlaku sebenarnya bila anda dah tahu bahawa maklumat-maklumat itu, then you must keep maklumat ini terjaga, terpelihara dengan baik dan betul. Itu maklumat yang perlu dijaga. Yang kedua adalah bagaimana kaki tangan ataupun pejabat-pejabat pengurusan ini untuk memastikan semua staf kita itu mengamalkan apa-apa yang kita galakkan. Contohnya kempen 5S, kena senyum, kena bercakap dengan waris ni dengan perkara-perkara yang betul. Dia bila cakap tentang cyber security ni, dia bukan hanya melibatkan ICT, bukan hanya melibatkan sistem report dekat lab, bukan hanya melibatkan ke semua satu centralized system untuk medication pharmacies, untuk treatment ke apa semua, tetapi dia juga melibatkan physical security, nak masuk, kenapa dekat hospital kanak-kanak 6 tahun tak boleh bawa masuk. Kenapa guard, ada setengah-setengah guard pun memilih kasih juga, kalau bangsa sama dibagi. Kalau tak sama, tak lepas. Kadang-kadang ada yang ni dia baik hati sangat pula. Saya nak jumpa ni dah kritikal. Okey, tak apa, pergi naik. Semua itu kenapa waktu melawat itu diwujudkan, kenapa? Semua itu ada sebab musabab. Kalau bayangkan misal kata kita tak ada letak waktu melawat, semua boleh melawat bila-bila kala. Habis doktor nak buat round pun bayar. Nurses nak bagi ubat pun susah, nak set line, nak check drip, nak check heart rate berapa, nak check mungkin nak buat ECG ke masa-masa tu pun semua susah. So ada masa-masa yang diberikan ruang untuk kita bekerja, melaksanakan tugas kita. That is why kita wujudkan. Semua itu sebenarnya adalah untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita bukan wujudkan waktu melawat, kita bukan wujudkan polisi sekian-sekian ini adalah untuk saya saja. Tak. Semua benda tu dia ada tujuan. At the end of the day sebenarnya, as long as kita ni bekerja mengikut peraturan prosedur yang betul, maka kalau ada soal ataupun ada isu yang dibangkitkan oleh waris ataupun pesakit, kita kena double check balik kepada kita punya polisi dan prosedur. As long as anda melaksanakan tugas, menjalankan tugas, mengikut kepada prosedur yang betul, melakukan mengikut kepada polisi yang betul, maka you don't have to worry. There's a shield to protect you at the end of the day. Okay.
So, itu sebenarnya cyber security. Dia bukan nak menyusahkan. Ada orang anggap, alah apa benda lah, benda-benda ni susah, leceh lah. Nak kena login lah, nak kena ada tu apa semua. Cuba bayangkan zaman sekarang 2023, kita masih lagi pakai, especially tu tanya dengan orang jabatan rekod. Kalau orang jabatan rekod tu masih lagi pegang tu, all the cabinet yang penuh dengan rekod perubatan. Macam mana nak cari berapa cik nombor IC, pergi cari nombor nak M ke A ke berapa, lepas tu nombor IC. Kan kita tak nak lah, kalau boleh kita boleh dah computerize kan, kita computerize kan semua. Okay, vendor machine macam mana dia jadi admin sistem semua, dia boleh tengok ada prosedur vetting ke. Vendor machine ni maksudnya macam mana Cik Farihan? Tak apa, nanti Cik Farihan boleh bagi tahu. Dia sebenarnya kalau kita tengok kat sini, technician, orang luar. Itu yang kadang-kadang. Okey, dia macam ni. Kalau kita melibatkan third party, saya cadangkan KKM untuk buat satu macam, kita kata macam polisi lah. Polisi ataupun pengurusan pengurusan vendor, technician, orang-orang yang ni kan. Kita kena faham, bila kita ada orang yang ni, takkanlah misal kata macam Cik Farihan cakap, dia jadi admin sistem, semua dia boleh tengok. Tetapi dia akan tengok kepada sistem-sistem yang berkenaan, dan sekiranya dia ada akses kepada maklumat-maklumat pesakit dan sebagainya, maka itu sebabnya kita ada polisi-polisi ataupun pengurusan vendor yang mereka perlu sign non-disclosure agreement. Kalau sekiranya berlaku kebocoran terhadap maklumat yang dia dapat, maka dia kena tindakan undang-undang yang boleh diambil, sebab benda tu adalah legal bind. Tapi tak salah jika sekiranya macam contoh Cik Farihan yang menjaga sistem engineer ini daripada luar, ada sistem-sistem ataupun mesin-mesin yang memang diguna pakai, contoh macam MRI machine ke, ataupun CT scan machine, ataupun X-ray machine, ataupun lab punya sistem, ataupun pharmacist punya sistem, yang mana mereka memang diberikan akses kalau sekiranya ada masalah terhadap sistem. Yang pertama, boleh dibuat satu borang declaration. Alamak, dia nampak pula dah kat situ. Kan, apa yang dia bawa untuk masa dia datang ke sini. Dan yang kedua, registerkan dia sebagai pelawat. Yang ketiga, pastikan dia dah memang sign dah NDA, non-disclosure agreement. Yang keempat, iringi dia ni untuk dia buat kerja je ke mana, dan dia hanya boleh buat dekat situ je, dan dia tak boleh pergi ke mana-mana. Yang kelima, selepas dah habis apa semua, dia kena ada sign satu borang declaration. Kita sebagai owner, kita boleh check. Ini sebenarnya kita punya kuasa, kita yang boleh buat benda ni. Kita nak buat ataupun tak buat. Alah Cik Aziz, kalau nak buat benda tu macam mana? Kita pun bukannya cukup resources sangat. Orang kita pun kangkang-kangkang nak buat kerja, nak buat sistem lagi, nak kena tengok tu, nak tengok ni apa semua kan. Tapi biasanya sebab kita dah biasa. Ini satu lagi nak diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila bercakap tentang cyber security, there is no such thing as friend or family punya relationship. Even dia suami anda, even dia isteri anda, even dia anak anda, kalau dia perlu didaftarkan sebagai pelawat, please do so. Kalau dia perlu ikut waktu kehadiran waktu pelawat itu, tolong remind dia untuk dia buat macam tu. There is no such thing yang sewenang-wenangnya dia boleh buat benda-benda tu sesuka hati. Saya punya mak matron. No. Tak ada istilah macam tu. Ini yang kadang-kadang kita nak kena tahu. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan kesemua inisiatif keselamatan cyber yang ada dalam organisasi anda.
kita. Bukan bila bercakap tentang cyber security ni bukan IT department je. Bukan bahagian pengurusan maklumat punya tanggungjawab. Tidak. Setiap orang daripada kita memainkan peranan. Kalau tidak pun menjaga nama baik hospital, anda sebenarnya digalakkan untuk menjaga nama baik dan maklumat peribadi anda supaya tidak ada orang pun yang boleh menyalahgunakan maklumat tersebut atau menjatuhkan anda. Berhati-hati. Kadang-kadang kita tengok uh, tak salah anda nak berjimba, berzumba, tak ada salah. Tapi janganlah merosakkan diri anda itu. Anda juga doktor, anda juga medical assistant, anda juga nurses. Kita tak nak macam sebelum-sebelum ni adalah juga saya encounter dengan kes-kes yang sedemikian. Nurses jual diri dalam dating apps. Ada doktor yang suka sangat mendedahkan diri dia penyokong LGBT. Zaman sekarang adalah zaman di mana orang terbuka. Dia nak kita ini menerima who they are. Dia nak kita ni berfikiran terbuka. Kita sekarang ni dah zaman 2023 kot. Whether you like it or not, LGBT sekarang makin aktif dan makin berleluasa di Malaysia. You have to accept. Tapi anda lah kena tengok jati diri kita ni macam mana. Tapi yelah, kalau kita nak tengok semua macam KKM nak pantau berapa nurses yang ada seluruh Malaysia, berapa doktor yang ada, berapa MA yang ada, berapa kaki tangan seluruh, berapa hospital yang ada. Tapi kerja tetap perlu dibuat. Cik Azriq, sekarang kita dah ke arah digital. Semua data akan digitalize kan. Oleh itu, adakah potensi untuk cyber scam untuk mencuri data adalah lebih tinggi? Satu je saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, anything related to username and password. Anda menyimpan data dekat cloud, anda menyimpan dekat OneDrive, anda menyimpan data anda dekat Google Drive dan sebagainya. Potensi untuk anda digodam, akaun anda dicuri, dihack, itu tetap ada. So that is why anda kena sentiasa berhati-hati. Amalkan apa-apa yang telah dikongsikan bersama. Pendapat Cik Azriq, adakah patut digalakkan semua hospital ada ISMS certification? Kalau saya pendapat peribadi, bagi saya perlu, tetapi bukanlah keseluruhan hospital. Dia mungkin bahagian contoh jabatan rekod, jabatan yang dealing dengan dealing dengan medication, treatment dan juga HR yang menjaga maklumat kaki tangan. Antaranya lah. So ini kena tahu dan ini kena tengok balik macam mana sebab bagus ada, sekurang-kurangnya dia adalah memberikan keyakinan bahawa hospital adalah sebuah organisasi yang bertindak wajar dalam menjaga maklumat-maklumat peribadi kita daripada terbocor dan terkeluar tanpa diketahui daripada mana punca dan asbab. Saya boleh cadangkan tetapi saya galakkan, tetapi ia bergantung kepada ketersediaan organisasi tersebutlah Cik Farihan. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan KKM, lepas tu kita turunkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri, lepas tu mungkin pergi ke Pejabat Kesihatan Daerah ke, lepas tu baru turun ke hospital, klinik kesihatan dan sebagainya. Tengoklah sebab sebenarnya benda-benda ni garis panduannya dah ada, tetapi bila kita merancang untuk kita nak buat ISMS ni Cik Farihan, kita kena bertanya, adakah pihak KKM bersedia untuk melaksanakan audit kepada semua
entity di bawah KKM, di bawah pejabat kesihatan, untuk kita nak check the implementation of ISMS tu macam mana. Ini cost jugalah, a bit cost. So that is why kita dah ni, walaupun mungkin kita tidak ISMS certified, tapi bagi saya memahami dan mengamalkan itu adalah permulaan yang baik. So itu sebab kita kata, please ask yourself whether are you ready to be a practitioner. Kalau kita pun masih lagi sharing kita punya maklumat peribadi dekat online, then kita kena fikir balik lah, bila kita boleh berubah. Macam contoh saya asingkan password untuk kesemua 25 akaun yang saya ada dekat online, termasuk kerja dan peribadi. Untuk membolehkan saya membezakan semua password itu kepada 25 password yang berbeza, yang paling singkat 28 aksara dan paling panjang 12 aksara, dan saya tukar setiap 6 bulan. Itu nak jadi habit, saya ambil masa 1.5 tahun. Itu saya. Dan saya adalah pemilik social media. Daripada 2008 saya ada akaun social media banyak. Saya ada IG, TikTok, Twitter, sekarang ni X, FB, Line, KakaoTalk, apa semua. Saya antara orang yang tak pernah share saya punya gambar peribadi. Saya tak pernah share dekat IG story. Saya tak pernah share dekat WhatsApp status. Saya tak pernah tukar gambar saya dekat WhatsApp. Kalau macam you all tanya Puan Manish, kalau Puan Manish nampak saya punya profile picture dekat FB, dekat WhatsApp, gambar itu adalah seorang budak perempuan yang usianya pada ketika itu 1 tahun. Dan sekarang dia dah berusia 12 tahun dah. Saya tak pernah tukar. Tapi orang kita tak boleh lah. Satu hari WhatsApp punya profile pun kadang-kadang tukar 3 kali sehari. 3 kali, yalah 3 kali sehari. Okay. Next. Ini antara perkara-perkara cyber attack yang top business priority: data theft, leak of internal info, reputational damage due to third party relationship, IP theft, fraud by external parties, dan antara attack-attack selain daripada apa yang dinyatakan tadi, kita ada juga spear phishing, spam attack, DDoS attack, malware attack, social engineering, kan. So banyaklah. Dan kita kena tahu bahawa macam anda, saya rasa alhamdulillah you all dah identify, dah tahu dah maklumat pesakit antara perkara yang valuable sangat data yang kita pegang. So kita tak nak berulang lagi sebelum ini, yang mana kebocoran data pesakit dan dijual dengan harga RM400 kepada penjual-penjual ubat alternatif. Kita pun tak faham. Saya rasa macam farmasi ada unit penguasaan yang sentiasa buat raid, buat ambush kepada penjual-penjual alternatif ini, supaya dia kena tengok. Kadang-kadang kita tengok macam mana contohnya satu krim di-apply pada perut boleh kempis. Kalau betul lah mujarab saya nak beli. Memang saya nak pakai, nak cari. Saya nak kurus sebenarnya. Takut badan dah makin naik ni kan. Tapi ada ke? Ada tak? Ada tak ubat yang macam tu? Kita tak ada. Macam contoh kan, macam mana doktor nak mengira dos ubat tu bagi orang yang usia sekian, dia ada sakit macam ni, macam mana? Dia boleh tentukan untuk BD ke, untuk apa dia punya tu kan, ubat tu ada. So on how you can calculate. Dan bila makan ubat tu pula tak baik-baik pula. Macam hari tu saya makan ubat antibiotik. 5 days course. Dah habis, demam tak kebah-kebah. Ditambah lagi 5 hari punya course antibiotik. Lala dah tak boleh dah, demam sampai 40 degrees dah. Pergi check, kita tengok influenza. So makan ubat antiviral pula. Alhamdulillah surut. So benda-benda yang macam tu kita nak kena pegang. Kena tahu
supaya maklumat-maklumat ini satu yang doktor akan pegang, yang farmasis akan tahu macam mana, semua tu dia ada perkaitan. So data-data inilah pegang. Kita tak nak orang macam dah didapatnya ni maklumat, tarnish pula hospital kita sebab dia dapat maklumat tu daripada kita punya hospital contohnya. Dan dijual dengan harga yang murah dan semua pesakit-pesakit ni ada. Macam contohlah dulu kan pernah ada orang I think doktor kot yang dia buka, I think dekat TikTok if I'm not mistaken, dia merayu kepada pesakit kanser, datanglah, tolong datang ke hospital untuk treatment. Kanser tidak boleh dibaiki ataupun tidak boleh pulih dengan hanya makan ubat sahaja. Tolong datang. Sampai ke tahap itulah nak beri kesedaran. Sebab apa? Orang yang jual ubat alternatif kat luar ni, dia punya cara dia lebih convincing. Yelah, kalau nak datang hospital ni kan dengan kos dia mahal, dengan ubatnya mahal, dengan nak buat kemo dan sebagainya. Tetapi apa yang anda boleh buat untuk melawan segala alternatif seller ini supaya kita nak tengok, kita tak nak benda-benda macam ni, especially orang boleh petik, nak tak? Saya ada lebih kurang dalam 4,500 data pesakit, ini saya dapat daripada Hospital Sungai Buloh. Contoh. Orang kalau nak jatuhkan hospital ni senang je. Orang nak jatuhkan nama doktor, nama nurses, senang je. Orang boleh petik mana-mana nama. So, be careful. Berhati-hati. Kita rehat seketika, 10.30 dah. Nanti kita akan mulakan balik semula dalam pukul 10.45. Okay? Okay, terima kasih Cik Azri. Para peserta boleh berehat sebentar. Nanti kita akan sambung kepada pukul 10.45. Boleh tengok link pretest di ruangan chat.